Kasut carbon plate marathon racing shoe paling ringan dan paling murah bukan saja di Malaysia, di dunia. Betul ke? Stay tune. Hi guys, Assalamualaikum, good day, stay safe everyone. Thank you for watching Shesheni di Shokan. Thank you for reaching me, Xstep International viewers from all over the world. Our Rumi channel is always delightful. For those who enjoy healthy lifestyle, running world, running shoes review, welcome to Al Rumi YouTube channel. Yes, memang betul. Kasut ini adalah kasut marathon racing shoes yang paling ringan dan paling murah di dunia. Sebelum kita dive in dengan lebih detail tentang kasut ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada Xstep International. Thank you Xstep International for reaching me all the way from China to Malaysia. This is my first running shoes review from international running brand, and I feel so honored. I feel so privileged to represent this review in my humble channel. Alright. Sebenarnya Xstep International ni satu company yang telah lama bertapak di negara China dan di antarabangsa, terutama di Amerika. Nicholas C, dia spokesperson. Kemudian ada Jeremy Lin, basketball USA. Kemudian menaja pasukan bola sepak EPL Birmingham dan di La Liga Villarreal dan banyak lagi. Cuma lately ni Xstep telah mula melibatkan diri dalam dunia sukan running, spesifikasi sukan marathon, dan surprisingly tahun lepas dua atlet China yang ditajuk oleh Xstep telah mencatat masa yang kedua terpantas di China, iaitu di Guangzhou Marathon 2019 Disember. Dong Guojian dan Pei Jianjua dengan catatan masa masing-masing 2 jam 8 minit dan 2 jam 11 minit. Kedua-dua mereka menggunakan kasut ini, kasut Xstep Racing 160X. Merecik color merah, trademark China, negara China. Brand China ni ada satu stigma, brand yang dari segi kualiti, especially dari sejak bertahun lamanya dari segi kualiti. Tetapi kalau anda perasan, sejak kebelakangan ini negara China telah bangkit bukan saja dari segi ekonomi, tapi dari segi kualiti telah keluar daripada stigma kualiti tersebut. Dan kalau kita lihat brand sukan yang sangat terkenal, China seperti Li Ning, sebab saya main badminton, sangat berkualiti dan sangat high performance. Anda tengok handphone, gadget-gadget sekarang semua dari China. Kalau anda perasan, kebanyakan kasut-kasut jenama seperti Nike, Adidas, Asics, kebanyakannya made in mana? Yes, made in China. Ni pun made in China. Kenapa ada color baru pun made in China. Barangkali kilang yang buat kasut ni dengan kilang yang buat kasut ni entah-entah kilang yang sama. Kan? Sebab saya lihat kualiti kasut ni adalah sangat halus, sangat detail dan sangat kemas, dan standardnya hampir sama dengan standard Nike, tapi mungkin segmentasinya agak berbeza. I would like to express my appreciation to Xstep for reaching me, for endorsing this review. Kasut ni daripada Xstep untuk review. Dia bagi baju, dia bagi running tights, running pants. Semua boleh tengok link dia, saya sediakan di bawah video ini. Dan specialnya kali ini kita bagi 10% diskaun, 10% diskaun dengan promo code tertera di bawah ni, Xstep ALRUM, ALRUM. Yes, 10% banyak babe. Dan harga kasut ini di pasaran adalah, today is an initial review. Later maybe we can have the performance review, comparison review and many more. Hari ini saya akan cerita tentang spek, apa yang saya suka, apa yang saya kurang suka, dan kasut ini untuk siapa. Dan before we jump into that specification, tadi anda tanya pada mula kan, betul ke kasut ni paling murah dan paling ringan?
biar saya sahkan berdasarkan fakta. Kasut ini saya timbang sendiri di rumah. Okey, kaki saya saiz US 11. So beratnya adalah 185 gram. Masya-Allah. Terus terang anda tengok kasut ni dengan ni, dia lagi lagi ringan daripada kasut ni. Dia lagi nampak lain dan saya sangka ni lagi ringan. Yang ni berat dia 205 gram. Yang ni 185 gram. Memang beza. Ini hari ni kita cerita pasal teknologi lah. Okay, jadi saya nak sahkan kasut ni paling ringan, kasut carbon plate racing shoes paling ringan di dunia. Betul ke tak betul? Okay, kita pergi, saya pilih beberapa kasut-kasut yang sangat popular dan signifikan hari ini. Kaki saya US 11, tapi research yang dapat saya buat, sebab saya tak ada kasut tu, saya buat research berdasarkan saiz US 9. So kalau saiz US 9, saya tabulate untuk mendapatkan pro rate beratnya lebih kurang 160 ke 170 gram. Masya Allah, ni kasut apa ni, ringan sangat ni. Okey, kita jump terus kasut-kasut lain yang ada. Okey, kita lihat kasut Asics Meta Racer. Kasut ini lebih kurang, kalau anda lihat macam lebih kurang Adios tadi, dan lebih kurang Asics Meta Racer. Dia nampak traditional, tetapi dalam new look dan enhanced features. Okey, kasut Asics Meta Racer berat dia 190 gram. Ini semua saiz US 9.5. Adidas Adizero Pro 235 gram. Berat juga kasut Adidas ni, ringan sangat. Adizero Adios Pro ringan sikit, 226 gram. Saucony Endorphin beratnya lebih kurang 220 gram. Saucony Endorphin 220 gram. New Balance Fuel 280 gram. Ni paling berat kot. Okey, Hoka Carbon X 212 gram. Okay, Nike Alpha Fly 204 gram. Yang saya punya saiz 230 gram, beza dekat 20 gram. Nike Vaporfly, saya dah ingatkan Vaporfly ni next percent paling ringan, 189 gram. Tapi tak, yang ni lagi ringan, 160 gram. Madness. Wow, sah, confirm paling ringan di dunia. Okay, partnya paling best, kasut ini paling murah di dunia. Betul ke? Okey, harga dia untuk di Malaysia kita boleh beli terus Shopee lah. Dia buat penghantaran ni bercepat, lebih kurang seminggu dah sampai kat Malaysia. Okey, harga dia RM659. Tetapi apa dia? Yes, ada promo code XTEP Alumi 10%. So harga dia lebih kurang 590 lebih lah, tak sampai 600. Okey, kita pergi dive in. Asics Meta Racer, harga asal dia retail 900 dekat 1000 ringgit. 990 lebih ringgit. Adidas Adizero Pro 850 ringgit. Adizero Adios Pro pun nak dekat 900 ringgit. Saucony Endorphin 900 ringgit plus. New Balance Fuel 900 ringgit plus. Hoka Carbon X 800 lebih dekat 900. Ini yang paling mahal lah, malah nak sebut. Nike Alpha Fly 1100 lebih kurang 1200. Dan Nike Vaporfly next percent 1065 ringgit dekat 1100 ringgit lah. So memang disahkan kasut carbon plate untuk marathon racing shoes paling murah di dunia. Kenapa dia putih pula ni? Dengar murah aja seperti. Okey, kita terus pergi spek kasut ni, spesifikasi dia. Saya setiap kali nak beli kasut sekarang ni, yang paling penting adalah dia punya fitting. Jadi yang pertamanya saya terus sarung kasut ni. Apabila saya sarung kasut ni, jadi kalau kita tengok appearance dia macam narrow conventional kasut nampak narrow, tetapi surprisingly apabila saya sarung true to size US 11, saya tak up satu size atau setengah size pun, sangat-sangat selesa. Serius, terkejut saya. Jadi saya perhatilah apa benda kasut ni yang buat selesa. Kalau kita tengok ni pun platform dia agak narrow kan. Jadi sebelum saya review kasut ni, saya kena letak jauh-jauh, sebab saya dah biasa pakai kasut Nike macam Alpha Fly, Vaporfly. Bila saya nak review, saya terpaksa neutralkan balik saya punya mindset supaya saya boleh beri review yang fair dan review yang apa? On point. Alright. Okay, jadi apa material dia? Kalau kita lihat, dia panggil flock fabric and hot melt adhesive. Dia macam ala-ala vapor weave dekat next percent lain, memang sedap. Dia macam style plastik yang high quality, transparent, nampak kaki terus. Kemudian dia ada macam ada kulit kat sini macam kulit yang berkualiti, dia untuk dia guide kawasan-kawasan yang kritikal supaya fitting tu memang jadi cantik. Jadi apabila saya sarung kasut ni, memang ngam-ngam cantik, dan tobok saya tak rasa sendak langsung, tak rasa senak yang terlalu obvious kat sini, dan sangat selesa. Kemudian dia ada color gold kat sini, shining logo XTEP ni memang merecik babe.
Memang kasut ni lain daripada lain. Memang ni terlalu China, which is traditionally China, satu appearance design yang sangat merecik. Okey, kemudian kita terus pergi bahagian lacing. Lacing ni dia buat lubangnya agak tinggi, hole dia tinggi. Dia punya mid cage dia buat kat dalam tau. Okey, mid cage dia kat dalam. Kemudian saya lihat ada berapa komponen-komponen ni dia jahit dengan begitu teliti supaya elemen plastik ni, yang saya kata material apa ni, dapat senak dengan cantik dan dalam masa sama memberi keselesaan. Okey, kita terus pergi kepada heel collar dan heel counter dia. Memang kasut-kasut marathon wajib ni dia kena keras sikit. Okey, kemudian yang ni heel collar dia saya tak berapa berkenan, dia still nampak style macam ni kan. Tapi saya tak berapa prefer sebab bila berpeluhnya eksesif, yang ni nanti dia akan slipping. Okey, dia punya tang dia memang best, serius tipis, sebab tu dia memang selesa. Dia punya tang dia sangat tipis. Kemudian overall apa dia, pada saya konsep dia senang saja, simplicity ataupun minimalis. Kasut ini dilengkapi dengan Y shape nearly full pump carbon plate. Jadi carbon plate dia mungkin ada design dia nampak lebih daring lah kan. So macam biasa kita test, band test. Okey, dia punya midsole rasa sangat lembut, tetapi efek carbon plate dia memang rasa carbon plate punya peranan tu memang very very functional. Kita compare dengan Alpha Fly punya band test tak boleh buat, dia terlalu powerful memang beza. Pertama sebab dia punya anda lihat midsole dia sangat tebal. Okay, maybe comparison tu kita boleh buat video lain. Stack height dia pula, caliper dia saya tak ada, tapi saya measure lebih kurang high side seorang engineer lebih kurang 35mm. So heel drop dia lebih kurang 8 ke 5mm. Jadi yang ni saya akan confirm kemudian dalam description kalau saya dah dapat research nanti. Sebab kasut ni tak banyak anda lihat dalam bahasa English, dan dalam bahasa Melayu saya rasa ni yang first version lah. Kebanyakan dalam bahasa Chinese dan dalam bahasa Thailand banyak. Okay. Midsole dipanggil X Dynamic Foam PB. Kalau lihat macam styrofoam pun ada, macam style-style Ultra Boost, tapi dia punya composition dia nampak lebih simple dan nampak lebih tak berapa padu. Jadi sebab tu dia ringan. Saya rasa inilah faktor sebenar yang membuat kasut ni sangat ringan, sebab kombinasi apa yang terlalu simple dan foam dia yang nampak sangat simple. Tapi rasa macam ada doubtful sikit lah tentang durability dia. Kita akan jam itu nanti. Last, outsole dia dipanggil split type rubber patch. Maknanya dia ada rubber kat sini, rubber kat sini. Ini getahnya memang tipis lah, tapi saya nampak grip dia memang cantik. Dia punya grooving dia cantik. Dia ada split type, ni macam style-style Nike pun ada juga. Dia ada buat hole sini. Reason dia buat hole ni, pertama study menunjukkan yang area sini tak banyak sangat surface ni digunakan untuk landing. Jadi dengan kosong kat sini dia dapat reduce beratnya. Itu salah satu strategi dia. Tapi kalau kita tengok Adidas dia ada torsion system kan. Kat sini nampak ada expose carbon plate dia. Saya lihat carbon plate dia ni lain sikit daripada Nike lah. Nanti later lah untuk review seterusnya saya akan kaji lebih mendalam tentang carbon plate ni. Function dia lebih kurang sama, carbon plate untuk membetulkan running, energy return, reduce leg fatigue, dan yang paling penting untuk kita prevent injury. Alright, okay. Pagi tadi saya sempat test lari 5km progressive tempo dan ada bonus 1 km yang quite hard. Saya gunakan 5k punya pace. Selalunya 5k pace saya lebih kurang 5.37, tapi surprisingly tadi sebab kasut dia terlalu ringan. Bila kasut dia terlalu ringan, saya tak sangka saya boleh maintain pace 5.28. Agak laju lah pada saya. Sebab yang paling penting untuk kasut race ni, faktor yang paling penting sekali selain keselesaan adalah apa? Ringan. Setakat yang saya test tadi, saya suka kasut ini memang design untuk yang laju. So bila saya buka stripe, landing dia, bila kita dapat betul-betul landing di kawasan ni, kita dapat rasa return energy dia sangat cantik. Dia sangat firm. Bezanya dengan kasut Adidas yang biasa saya pakai, ground contact dia ada carbon plate. Jadi dia punya propulsion effect dengan ground contact tu bila combine, saya rasa memang laju. Okay, jadi untuk performa ni nanti kita akan tunggu video yang lain. So untuk 5km ni belum dapat konklusifkan lagi, belum dapat analisis lebih detail. Tetapi apa yang saya nak share tentang kasut ini, apa yang saya suka, what I like and what I dislike. Okay, yang saya suka kasut ni, dia punya konsep dia saya sangat suka, iaitu simplicity dan minimalis. Kasut-kasut race sebenarnya perlu macam ni, dia tak perlu sarak sangat.
tetapi jadi teknologi dia pun tak berapa beza dengan kasut-kasut carbon plate yang ada di sini. Dan yang paling saya suka kasut ni sebab dia ringan lah, dan of course harganya murah. Yang saya tak berapa suka, ini saya punya sedikit doubtful, adalah durability midsole ni, dia punya foam ni. Durability saya punya larian biasanya akan overpronate, so akan makan belah sini. Jadi sebab kita tengok platform dia tak besar macam kasut Air Tempo dan Alphafly, jadi ada kebarangkalian dia akan makan kat sini, dan berapa lama dia boleh tahan, dan cushion dia pun tak setebal seperti yang saya harapkan. Jadi secara konklusifnya, kasut ini untuk siapa? Kasut ini saya recommend untuk long distance, tetapi bukan untuk full marathon lah. Tetapi bagi siapa yang kakinya kuat, badannya ringan dan kecil, dan dia boleh berlari dengan laju, kasut ini sesuai. Pada badan kecil, memang sesuai kasut ini. Memang untuk anda. Untuk saya, bukan untuk marathon. Mungkin half marathon. Kasut ini berbaloi ke tak berbaloi beli? Jawapan dia dah ada. Pertama, murah. Kemudian paling ringan. Mana dah dapat kasut harga 500 lebih kat Malaysia, kan? Jadi pada saya memang berbaloi. Tetapi kalau anda nak merasa kasut yang mampu milik, terlebih mampu milik, sebab kasut-kasut carbon plate yang lain anda nak kena tunggu dia diskaun dekat Mitsui, dekat personal shopper, dapat murah. Tapi kasut ni beli baru je dah RM500. Xtep 160X memang kena dengan namanya, memang kena dengan marketing page nya. Anda boleh try dapatkan satu. Okey, guna promo kod saya. Semoga seperti biasa review ini bermanfaat. Tunggu video-video seterusnya. Dan hari ini saya dah sign kontrak dengan brand international yang saya sebutkan dalam video sebelumnya. Dan dah sampai masanya jam ini kita tukar jam baru. Wow. Alright, sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. 예뻐져라 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes,